Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta pada hari ini. Salam lakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Tajuk novel yang akan kita ulas pada hari ini ialah Lavender Rimba karya Muhammad Fauzi Abdul. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2015 di bawah kategori General Novel dan mengandungi 295 muka surat. Baiklah, untuk kita menelusuri lebih mendalam tentang novel ini, saya mempersilakan ahli panel yang pertama iaitu Saudari Alifah Iliana untuk menceritakan tentang sinopsis novel ini. Dipersilakan. Melati kuntum tumbuh melatah, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua kepada rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari moderator kita, Nur Imam Fahana di atas penyerangan mengenai novel kupasan kita pada hari ini serta mengalu-alukan saya dan rakan-rakan yang lain untuk mengulas dapatan kami ataupun secara ringkasnya meresensi buku. Sekarang tibalah masa saya untuk membentangkan sinopsis yang terdapat di dalam novel Lavender Rimba karya Muhammad Fauzi Abdul. Novel ini mengisahkan tentang dilema yang ditanggung oleh Helinda yang mempunyai perbezaan dari segi paras rupa, fizikal dan intelek. Dia yang mempunyai wajah kecukan Mat Saleh cuba mencari identiti sebenar setelah terdedah dengan kehidupan di sekolah menengah yang terletak di bandar. Novel yang menarik ini bermula dengan perjalanan seorang gadis yang bernama Helinda yang dibesarkan di perkampungan kampung orang asli, Kampung Terendam. Helinda atau nama sebenarnya Sofia Bahadur Salam Hain merupakan anak kandung kepada Aurel Richard Lee, seorang gadis dari keluarga hartawan, dan Bahadur Salam Hain, seorang kuli Bangladesh yang bekerja di syarikat Mr. Lee, iaitu ayah kepada Aurel. Percintaan mereka dihalang oleh Mr. Lee, tetapi Aurel nekat untuk memeluk Islam agar dapat mengahwini Bahadur. Keputusan Aurel menyebabkan dia dibuang oleh keluarganya. Namun perkara ini bukan menjadi penghalang untuk mereka membina keluarga bahagia. Melalui perhasil perkahwinan mereka, mereka dikurniakan seorang cahaya mata perempuan yang bernama Sofia. Pada suatu hari, suasana menjadi sangat pilu apabila Aurel meninggal dunia setelah beberapa bulan selepas melahirkan Sofia. Bahadur mula menjadi tidak tentu arah seperti orang gila dan mula mengabaikan Sofia. Akhirnya, Sofia dijaga oleh Bah Kamran dan Wahmidah, iaitu pasangan suami isteri orang asli yang tinggal berjiran dengan mereka. Bah Kamran dan Wahmidah juga memiliki cahaya mata perempuan yang sebaya dengan Sofia. Akan tetapi, bayi itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Lantas, Bah Kamran dan Wahmidah nekat untuk memelihara Sofia. Oleh itu, Sofia telah ditukarkan namanya kepada Helinda. Lalu mereka sekeluarga berpindah ke Kampung Terendam bagi mengelakkan perbuatan tersebut diketahui oleh orang ramai. Mereka juga risau jikalau Bahadur akan mencari Sofia dan mengambilnya semula. Pada mulanya, ramai penduduk kampung mengesyaki bahawa Helinda bukanlah anak kandung Bah Kamran dan Wahmidah kerana perbezaan dari segi rupa paras yang sungguh ketara dengan masyarakat orang asli, namun mereka mengendahkannya dan mengatakan bahawa Helinda adalah anak kandung mereka. Sofia dibesarkan dengan penuh kasih sayang seperti bak kata pepatah bagai menatang minyak yang penuh. Rezeki mereka bertambah apabila dikurniakan seorang cahaya mata lelaki yang bernama Hardy. Helinda membesar menjadi seorang gadis yang sangat cantik, baik hati, berbudi bahasa dan pintar. Pada suatu hari, Helinda memberanikan diri untuk ke Pekan Lembah Baru
bagi mengetahui lebih lanjut tentang asal-usulnya. Walaupun dia mempercayai bahawa dia adalah anak kandung kepada Bah Kamran dan Wahmidah setelah melihat kad pengenalan dan surat beranaknya, namun apa yang menyebabkan dirinya rasa tidak sedap hati adalah apabila Bah Ucu, penduduk nama Kampung Terendap mengatakan bahawa seorang pembantu rumah Indonesia yang bekerja di situ pernah bertanya jika terdapat pasangan suami isteri orang asli yang menjaga anaknya. Oleh yang demikian, Helinda nekat untuk mencari wanita tersebut yang dikenali sebagai Arianti kerana berkemungkinan dia adalah ibu kandungnya. Helinda pergi ke sana setelah tamat sesi persekolahannya dengan menaiki teksi. Dia terpaksa menipu ibu bapanya dengan berkata bahawa dia menghadiri kelas tambahan. Ibu bapanya tidak mengesyaki apa-apa kerana kebiasaannya Helinda memang tidak pulang ke rumah selepas tamat sesi persekolahan lalu terus mengikuti kelas tambahan. Helinda menuju ke Pekan Lembah Baru dengan menaiki teksi. Setelah tiba, dia rasa sangat berdebar-debar untuk memasuki rumah agam itu. Hingga pengawal keselamatan rumah itu bertanya akan hajar Helinda ke situ lalu mengajaknya masuk ke rumah. Helinda pada mulanya menolak pelawaannya dan berkata bahawa dia lebih selesa untuk berbual di luar. Dia menyatakan hasratnya bahawa dia ingin bertemu Arianti. Lalu Linggam pun memanggilnya. Helinda melihat wajah wanita itu sangat cantik, tetapi dia menyedari bahawa wajah mereka tidak sama sekali. Helinda bertanya sekiranya dia sedang mencari anak kandungnya yang hilang. Wanita itu ketawa kecil lalu berkata bahawa dia belum berkahwin lagi. Helinda berasa amat malu dengan perkara tersebut dan hanya menunduk ke bawah. Arianti mula membuka cerita bahawa majikannya sedang mencari anaknya, Aurel, yang telah meninggalkannya. Setelah mendengar perkara tersebut, perasaan Helinda mula melonjak-lonjak dan meminta Arianti untuk menunjukkan gambar Aurel. Setelah melihat gambar tersebut, dia melihat wajah Aurel amat persis wajahnya. Dia yakin bahawa Aurel adalah ibu kandungnya. Dia meminta Arianti untuk menyimpan gambar tersebut. Walaupun dia telah mengetahui bahawa dia merupakan anak angkat, tapi dia tetap sayang akan kedua ibu bapa angkatnya kerana telah menjaganya dengan penuh kasih sayang. Keluarga mereka mula diuji apabila Bah Kamran jatuh sakit dan tidak mampu untuk mencari rezeki lagi. Hal ini menyebabkan keluarga mereka menghadapi masalah kewangan sehingga memaksa Helinda untuk berhenti sekolah. Puas dipujuk oleh ibu bapanya, namun Helinda bertekad untuk berhenti sekolah dan mula bekerja demi menyara kehidupan keluarganya. Namun, Helinda tetap mementingkan pelajarannya dengan mengulang kaji pada waktu malam atau pada masa lapang kerana dia akan menduduki peperiksaan SPM pada hujung tahun. Setelah beberapa minggu menunggu, Helinda akhirnya diterima bekerja sebagai penyambut tetamu di Hotel Starry Comfort, sebuah hotel bertaraf 4 bintang di kawasan Peranginan Pekan Bukit Panjang. Di sana, Helinda tinggal sebilik dengan Shoba, seorang gadis India yang baik dan sangat prihatin. Pada suatu hari, Bah Kamran semakin tenang. Wahmidah menelefon Helinda untuk pulang ke kampung. Akhirnya, Bah Kamran pun meninggal dunia. Sejak itu, Wahmidah mula menceritakan hal sebenar bahawa Helinda merupakan anak angkat mereka dan nama sebenar Helinda ialah Sofia Bahadur Salam Khan. Dia juga memberitahu bahawa Aurel telah lama meninggal dunia selepas beberapa bulan melahirkan Helinda. Helinda sudah mengagak tentang perkara ini dan dia tidak pernah menyalahkan ibu bapa angkatnya kerana merahsiakan perkara tersebut. Setelah beberapa bulan Helinda berkhidmat di hotel itu, Hotel Starry Comfort menerima tetamu di kalangan ahli perniagaan yang hadir atas urusan seminar. Tanpa diduga,
Salah seorang daripada ahli perniagaan yang hadir dan menginap di hotel tersebut ialah Richard Lee Austin. Austin merupakan abang kepada Aurel, ibu kandung Helinda. Helinda memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki tersebut adakah dia menetap di rumah agam yang terletak di Pekal Lembah Baru. Lelaki tersebut membenarkan kata Helinda dan bertanya nama sebenar Helinda. Helinda memberitahu nama sebenarnya dan Austin benar-benar yakin bahawa Helinda merupakan anak saudaranya. Tanpa ragu-ragu, mereka berpelukan antara satu sama lain dengan penuh perasaan sayu namun gembira kerana keluarga mereka bersatu akhirnya. Pada suatu hari, Austin dan keluarganya mengunjungi rumah Helinda. Dia mengajak Helinda, Wahida dan Hardy untuk mengikuti mereka ke Pekal Lembah Baru untuk majlis pelancaran Yayasan Nusa. Setelah tiba, Austin mengajak Helinda untuk bertemu datuknya, Mr. Lee. Pada mulanya, Helinda berasa sangat gemetar untuk berjumpa datuknya kerana bimbang bahawa dia tidak akan menerimanya. Namun sebaliknya berlaku apabila Mr. Lee mengulurkan tangannya kepada Helinda. Dia juga bertanyakan keberadaan Aurel dan Austin memberitahu bahawa Aurel telah lama meninggal dunia. Mr. Lee menangis dengan penuh kesal atas perbuatannya. Dia juga meminta untuk bertemu Wahmidah untuk mengucapkan terima kasih kerana telah membesarkan cucunya dengan baik sekali. Dia mengajak Helinda dan keluarganya untuk menetap bersama-sama di Villa Aurelia, namun Wahmidah menolaknya dengan lembut dan berkata bahawa dia lebih selesa tinggal di kampung. Mr. Lee berasa agak kecewa dengan keputusan tersebut, namun dia tidak menyalahkan Wahmidah kerana itu haknya. Mr. Lee dengan ikhlas hati menghulurkan cek bernilai RM20,000 kepada Wahmidah untuk kos perbelanjaan harian dan pembelajaran anak-anak. Pada keesokan harinya, majlis pelancaran Yayasan Nusa, bukan? Oh, ya, tepat sekali. Terima kasih saudari Fahana. Keesokan harinya, majlis pelancaran Yayasan Nusa berjalan dengan lancar. Yayasan Nusa merupakan sepenuhnya nama singkatan Nur Sofia Abdullah. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu masyarakat orang asli yang susah dan tidak berkemampuan dari segi menyara kehidupan keluarga dan pembelajaran anak-anak. Ramai orang asli yang telah mendaftar di bawah yayasan ini. Akhirnya, nasib mereka terbela kerana terdapat masyarakat prihatin yang mengambil berat terhadap masalah yang dihadapi oleh warga orang asli. Mereka juga berhak menerima nikmat seperti yang kita peroleh sekarang ini. Baiklah, sekian sahaja daripada pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih ahli panel yang pertama atas penerangan yang begitu terperinci mengenai novel ini. Baiklah, saya ingin beralih kepada ahli panel kedua, saudari Fatin Safia. Apa khabar saudari? Khabar baik. Apa khabar pula dengan saudari moderator kita? Alhamdulillah sihat. Terima kasih saudari. Baiklah, seperti yang kita ketahui, setiap karya pasti digarap berdasarkan tema tertentu. Maka dengan itu, bolehkah saudari menceritakan tentang tema yang terdapat dalam novel ini? Boleh. Baiklah, saya akan menceritakan tentang tema novel ini. Novel ini bertemakan tentang keinginan seorang remaja perempuan yang bernama Helinda atau nama sebenarnya Sofia Bahadur Salam Khan dalam mencari kebenaran tentang identiti dirinya. Helinda mencari seorang wanita untuk mengetahui tentang identiti dirinya kerana Helin mendengar dari Wah Ucu tentang anak yang dipelihara oleh pasangan orang asli. Daripada situ, Helinda nekat untuk mencari wanita tersebut yang dikenali sebagai Aryanti kerana berkemungkinan dia adalah ibu kandungnya. Helinda pergi ke sana setelah tamat sesi persekolahannya dengan menaiki teksi. Setelah Helinda berusaha mencari identiti dirinya itu,
Helinda akhirnya berjaya menemui tentang identiti dirinya yang merupakan anak daripada pasangannya bernama Aurel dan Bahadur. Terima kasih saudari. Jika ada ketupat, pasti ada rendangnya. Bagaimana pula dengan persoalan dalam karya ini? Baiklah, saya akan menceritakan tentang persoalan novel ini. Persoalan yang pertama, hubungan kasih sayang dalam sesebuah keluarga. Contohnya kasih dan sayang yang dicurahkan oleh Wahmidah dan Mbah Cameron kepada Helinda yang merupakan anak angkat yang dijaga olehnya sejak kecil lagi. Persoalan yang kedua, pencemaran alam yang mendatangkan mudarat. Contohnya, pencemaran sungai akibat aktiviti pertanian yang tidak terkawal dan menyebabkan banyak guni baja dan kulit tersangkut di celah-celah batu dan di dasar sungai. Persoalan yang ketiga, kebanjiran pendatang asing dari negara luar, contohnya masyarakat yang ada di persekitaran kampung, merupakan pendatang asing dari Bangladesh, Indonesia, Vietnam dan Nepal. Soalan yang keempat, keindahan dan keunikan alam semula jadi. Sebagai contoh, kawasan ladang yang luas mempunyai pemandangan dan panorama yang unik, lebih-lebih lagi pada waktu malam yang dihiasi cahaya-cahaya lampu yang memukaukan pandangan. Yang kelima, konsep dan kepercayaan terhadap takdir. Contohnya, Helinda mempercayai bahawa di sebalik setiap kejadian itu ada hikmahnya dan mempercayai bahawa Allah yang Maha Berkuasa menentukan segalanya. Yang keenam, kegigihan seorang remaja perempuan mempelajari segala ilmu untuk meneruskan kehidupannya. Sebagai contoh, keluarga Helinda menghadapi masalah kewangan sehingga memaksa Helinda untuk berhenti sekolah. Puas dipujuk oleh ibu bapanya, namun Helinda bertekad untuk berhenti sekolah dan mula bekerja demi menyara hidup keluarganya. Namun Helinda tetap mentingkan pelajarannya dengan mengulang kaji pada waktu malam atau pada masa lapang kerana dia akan memiliki peperiksaan SPM pada hujung tahun. Yang ketujuh, nilai persahabatan yang berharga, contohnya Aini amat gembira sekiranya rakannya itu memeluk agama Islam walaupun keluarganya malah orang kampungnya yang beragama Islam itu tidak mengamalkan ajaran tersebut. Yang ke-8, perbezaan golongan kapitalis dan penduduk kampung. Sebagai contoh, perbezaan taraf hidup antara penduduk kampungnya dengan para kapitalis itu dilihat semakin ketara. Perbezaan antara kaum peribumi yang hidup susah dan terhimpit dengan para usahawan ladang yang sentiasa giat mengumpulkan kekayaan. Okey, itu saja bagi tema dan persoalan bagi novel ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, begitu panjang lebar penerangan daripada ahli panel kita sebentar tadi. Terima kasih saudari. Baiklah, saya ingin mempersilakan saudari I Hui Chi untuk menerangkan tentang plot yang terdapat dalam karya ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Pada peringkat permulaannya, Lawena Riba mengisahkan Helia yang dibesarkan di perkampungan orang asli, Kampung Trendak. Helia atas nama sebenarnya adalah Sofia Bahadur Salamkha, adalah anak kandung kepada Yure, Richard Lee, seorang gadis dari keluarga hartawan, dan Bahadur Salamkha, seorang kulit Bangladesh yang bekerja di syarikat Miss Lee, iaitu ayah Yure. Penciptaan mereka dihalang oleh Miss Lee, tetapi Yure nekar untuk memeluk Islam dan mengawini Bahadur. Seterusnya, pada tahap perkembangan, keputusan Yure menyebabkan dia dibuang keluarga. Perkahwinan Yure dan Bahadur sangat bahagia dan mereka dikurniakan seorang anak iaitu Sofia. Namun, Yure tidak panjang umur dan beberapa bulan selepas Sofia dilahirkan, Yure meninggal dunia. Bahadur seperti orang gila dan mula mengabaikan Sofia. Akhir, Sofia dijaga oleh Bob Cameron dan Wamida, iaitu pasangan suami isteri orang asli yang tinggal berjiran dengan mereka. Sofia atau Helia dibesarkan dan ditantang seperti minyak yang penuh. Walaupun rupa parasnya sangat berbeza dari orang asli dan
Perbezaan itu sering kali disuarakan oleh orang kampung dan sesiapa sahaja yang melihatnya, juga rakan-rakan dan guru-guru di sekolah. Tetapi Bab Cameron dan Wamidah tetap bertegas bahawa Helia adalah anak kandung mereka. Apatah lagi surah Sija beranak Helia memang terang tertulis nama Bab Cameron dan Wamidah sebagai ibu dan ayah kandungnya. Begitu kagum saya mendengar tentang plot karya ini, akan tetapi bagaimana pula dengan perumitannya, saudari? Perumitan berlaku apabila Helia membesarkan menjadi seorang gadis yang cantik, baik hati dan berbudi bahasa, serta pintar. Namun, tiba-tiba keluarganya diuji apabila Bab Cameron jatuh sakit sehingga menyebabkan Bab Cameron tidak mampu untuk bekerja lagi. Kesakitan yang dialami menyebabkan keluarga Helia menghadapi masalah kewangan sehingga memaksanya untuk berhenti sekolah. Waktu dipujuk, namun Helia tetap nekak untuk berhenti sekolah dan bekerja demi mencari rezeki buat ibu ayah dan adiknya Heather. Namun, Helia tetap bekerja untuk pada waktu malam atau waktu lapang demi menduduki peperiksaan SPM pada hujung tahun ini. Pada peringkat aksi menurun, Helia akhir diterima bekerja sebagai penyambut tetamu di Hotel Stephens Comfort, sebuah hotel bertaraf 4 bintang di kawasan tempat peranginan Pekan Bukit Panjang. Di sana, Helia duduk sebilik dengan Soba, seorang gadis India yang baik hati dan sangat perin hati. Ternyata, kehadiran Austin ke Hotel Stephens Comfort itu telah mengubah kehidupan Austin, Helia dan keluarga mereka buat selama-lamanya. Dia mengajar keluarga Helia, Wamidah dan Heather untuk mengikut mereka ke Pekan Lembah Baru untuk majlis pelancaran Yayasan Nusa. Setelah tiba, Austin mengajar Helia untuk bertemu datuknya, Miss Lee. Datuk bertanya keberakannya Aura dan Austin memberitahu bahawa Aura telah lama meninggal dunia. Miss Lee menangis dengan penuh kesas atas perbuatannya. Dia mengajar Helia dan keluarga untuk menetap bersama-sama di Villa Aurelia. Namun Wamidah menolaknya dengan lembut dan berkata bahawa dia lebih selesa tinggal di kampung. Pelelayan novel Lavender Rimba berakhir dengan gembira. Keesokan harinya, majlis pelancaran Yayasan Nusa berjalan dengan lancar. Yayasan Nusa merupakan sepenuh nama singkatan Nur Sofia Abdullah. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu masyarakat orang asli yang susah dan tidak berkemampuan dari segi menyara kehidupan keluarga dan pembelajaran anak-anak. Ramai orang asli yang telah mendaftar di bawah yayasan ini. Akhirnya, nasib mereka terbelah kerana terdapat masyarakat pinhanti yang mengambil berat terhadap masalah yang dihadapi oleh warga orang asli. Plot novel saya pada hari ini sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih dan selamat membaca. Baiklah, begitu petah sekali saudari Ihuiji. Terima kasih saudari. Sedar tak sedar sebenarnya kita telah pun mengupas sebahagian kecil daripada novel ini. Oleh itu saya ingin beralih ke aspek seterusnya iaitu aspek latar. Saya ingin mengalu-alukan saudari Arfa untuk menceritakan tentang latar tempat. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menceritakan tentang latar tempat yang terdapat dalam novel Lavender Rimba ini. Latar tempat yang pertama ialah Pos Trendap. Pos Trendap merupakan tempat tinggal Helen dan keluarganya. Kampung yang tersorok di susuh bukit. Kampung Trendap terletak di antara bukit-bukit yang dikelilingi ladang-ladang sayur komersial yang diusahakan oleh tauke-tauke Cina dan beberapa pengusaha India. Latar tempat yang seterusnya ialah Bandar Simpang Kota. Tempat terletaknya sekolah Helen dan rakan-rakannya. Selain itu, ianya juga merupakan tempat Helen membeli alat tulis sekolahnya
dan juga cakera padat serta tempat terletaknya klinik di mana Helen membeli perubatan ayahnya. Selain itu, Bukit Trendak. Bukit yang dipertahankan penduduk kampung Trendak. Penduduk mempercayai bahawa mayat nenek moyang mereka ditanam di situ, walau bagaimanapun mereka gagal untuk mempertahankannya. Bukit itu dimiliki oleh Tauke Yip, seorang pengusaha ladang yang berbangsa Cina. Seterusnya, Tauke Yip menjadikan bukit itu sebagai ladang herbanya. Pada suatu hari, berlaku hujan yang sangat lebat di kawasan itu sehingga menyebabkan bukit itu mengalami tanah runtuh. Kejadian itu telah meragut beberapa nyawa dan kerugian yang amat besar kepada Tauke Yip. Terdapat juga latar tempat pejabat agama Islam dalam novel ini. Helen datang untuk masuk Islam bersama kakak angkatnya Nazirah. Sebelum pulang, Nazirah memberi idea untuk mencari sedikit maklumat tentang aurat. Akhirnya, Helen berjaya mendapat tahu serba sedikit tentang aurat. Walaupun hanya sedikit, ianya sudah cukup memadai bagi Helen. Latar tempat seterusnya ialah Kedai Runcit Mahari. Merupakan satu-satunya kedai runcit yang ada di kampung Trendak. Tempat berkumpulnya anak-anak muda kampung tersebut. Semasa Bah Kamran, iaitu ayah Helen jatuh sakit, keluarga mereka banyak berhutang dengan pemilik kedai runcit tersebut. Pada masa itu, keluarga mereka amat susah dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Selain itu, Villa Aurelia merupakan rumah Mr. Lee. Selepas mendapat tahu bahawa Mr. Lee mencari anaknya yang diberi sebagai anak angkat kepada salah seorang penduduk pos Trendak, Helen segera ke villa tersebut. Malangnya, Mr. Lee berada di luar negara pada ketika itu. Walau bagaimanapun, Helen sempat berbual dengan pekerja Mr. Lee. Helen berasa amat terkejut apabila menemukan portret keluarga Mr. Lee kerana wajah anak perempuan Mr. Lee amat iras dengannya. Akhirnya, Helen dapat bertemu dengan Mr. Lee di villa tersebut selepas mendapat tahu bahawa Mr. Lee ialah datuknya. Helen dibawa oleh Austin, ayah saudaranya, yang secara kebetulan pergi ke hotel di mana Helen bekerja. Terdapat satu lagi latar tempat yang belum saya nyatakan. Bolehkah saudari moderator meneka apakah latar tempat itu? Pada pendapat saya, Pekan Bukit Panjang, betul tak? Tepat sekali. Latar yang terakhir dalam novel ini ialah Pekan Bukit Panjang. Terletaknya Hotel Stereo Comfort yang merupakan tempat Helen bekerja. Di situlah tempat Helen mencari rezeki untuk membantu keluarganya. Helen sanggup bekerja lebih masa dan mengambil shift tambahan demi keluarganya. Semasa Helen berada di sana, dia berasa amat gembira kerana persekitarannya yang baru. Walau bagaimanapun, dia masih berasa risau terhadap keluarganya yang berada jauh darinya, terutamanya ayahnya yang sedang sakit. Selepas mendapat panggilan kecemasan dari ibunya berkenaan dengan ayahnya, Helen segera meninggalkan tempat itu dan pulang ke kampung. Apabila Helen sudah bekerja, Helen bertemu dengan Austin, iaitu ayah saudaranya. Pada masa itu, berlaku satu mesyuarat di hotel itu. Pada mulanya, Helen seperti mengenali lelaki tersebut dan cuba mendekatkan dirinya dengan lelaki itu. Akhirnya, mereka mendapat tahu tentang satu sama lain. Mereka berasa amat gembira kerana ianya merupakan pertemuan mereka yang pertama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari. Leka saya mendengar pandangan ahli panel sebentar tadi. Mujur masih mampu menjawab soalan yang diajukan. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini dipenuhi dengan suara-suara wanita hebat sahaja. Jadi saya rasa saya ingin mendengar salah seorang jejaka untuk menceritakan tentang latar masa. Siapakah jejaka itu? Sudah semestinya saudara Adam Syamil. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat saudari. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Baiklah, terdapat 11 latar masa yang terkandung di dalam karya ini.
Yang pertama ialah waktu pagi. Peristiwa pertama, Helene bersiap-siap untuk berangkat ke sekolahnya dengan menaiki bas angkeraju pada setiap pagi. Peristiwa kedua, Nazira mengejutkan suaminya Radi untuk menunaikan solat subuh. Lalu dia terus ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Kedua ialah waktu petang. Peristiwa pertama, Helene sering duduk di bawah pokok rambutan pada waktu petang sambil berbual-bual atau menelaah buku-buku pelajarannya bersama Hardi atau rakan-rakannya. Peristiwa kedua, Helene, Nazira dan Ustazah Atika tiba di Pejabat Agama Islam bagi menguruskan proses pengislaman Helene di situ. Peristiwa ketiga, Wahmida mengambil upah memetik kacang di ladang milik Tau Keyong bagi menyara kehidupan keluarganya setelah Bah Camrun jatuh sakit. Di ladang itu juga, Wahmida bertemu dengan Diah dan Afifah, rakan sekampungnya. Ketiga ialah waktu senja. Contohnya, Radi telah menculik Helene lalu mengheretnya ke dalam sebuah pondok di ladang jagung bagi melepaskan amarahnya. Radi juga ingin melakukan perkara yang tidak bermoral terhadap Helene. Namun mujurlah, Helene sempat diselamatkan oleh seorang pekerja Bangladesh yang kebetulan berada di pekarangan pondok. Keempat ialah waktu malam. Peristiwa pertama, Helene telah menyaksikan cahaya yang menjulang tinggi di ruang udara ibarat pesta cahaya di balik-balik bukit dan lebah pada waktu malam. Peristiwa kedua, penduduk kampung Terendap bersama tetamu mereka sedang bergotong royong pada waktu malam untuk membuat persiapan bagi program yang dirasmikan oleh Tuan Haji Hussein selaku pegawai JAKO pada esok hari. Peristiwa ketiga, hujan yang sangat lebat telah membasahi kampung Terendap dan kejadian tanah runtuh turut berlaku. Tragedi ini telah mengorbankan seramai 18 orang penduduk iaitu 17 orang asli dan seorang lelaki Melayu serta mengakibatkan kerosakan harta benda. Kesemua mangsa telah dipindahkan ke Dewan Sekolah Rendah Kebangsaan Terendap buat sementara waktu. Kelima ialah pukul 8.30 malam. Contohnya, Tok Batin Bah Besar mengadakan mesyuarat di rumahnya bersama penduduk kampung untuk membincangkan masalah penerokaan tanah yang berleluasa di kawasan kampung di bukit mereka oleh Tauke Yip pada pukul 8.30 malam. Keenam ialah 40 minit. Contohnya, Helene menggunakan teksi untuk ke rumah agam Mr. Lee bagi bertemu dengan Arianti. Perjalanannya ke sana memakan masa selama 40 minit kerana merentasi jalan yang berliku-liku. Ketujuh ialah tahun 1994. Contohnya, Aurel memeluk Islam pada awal tahun 1994 dan menukar namanya kepada Alia Ali Abdullah. Pada tahun yang sama, dia telah menikah dengan seorang lelaki Bangladesh iaitu Bahadur Salam Khan. Kelapan ialah waktu rehat. Contohnya, Helene tidak pergi ke kantin pada waktu rehat kerana tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Dia hanya menjamah nasi goreng bawang yang dimasak oleh ibunya dan sedikit kuih muih yang dibawa oleh Ustazah Atika ketika berada di dalam kelas. Kesembilan ialah musim cuti. Contohnya, Helene sangat sibuk dengan tugasnya melayan pelancong yang semakin bertambah sewaktu musim cuti. Dia juga pernah dimarahi oleh seorang lelaki dan seorang yang mengatakan bahawa mereka telah menempah bilik secara talian. Namun setelah diperiksa, mereka sebenarnya tidak membuat barang tempahan bilik. Yang ke-10 ialah pukul 1.40 pagi. Contohnya, Helene menerima pesanan kecemasan oleh ibunya yang mengatakan bahawanya ayahnya Bah Kamrul sedang sakit tenat. Pada pagi itu juga, dia pulang ke rumah dengan segera. Setelah tiba di rumah, ayahnya kelihatan sangat lemah dan tidak berdaya. Namun ibunya menyuruh Helene melafazkan 2 kalimah syahadah di cuping telinga ayahnya. Pada pagi itu juga, ayahnya telah menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka sekeluarga sangat sedih atas pembergian Bah Kamrun selaku ketua keluarganya. Dan terakhir ialah pukul 9 pagi. Contohnya, Helene dan ahli keluarganya yang lain menghadiri majlis perasmian di Yayasan Nusa pada pukul 9 pagi. Yayasan Nusa merupakan tanda perhargaan Mr. Lee terhadap masyarakat orang asli di daerah itu. Yayasan Nusa berperanan untuk membantu orang asli yang mempunyai masalah kehidupan dan juga pembelajaran. Dengan adanya Yayasan Nusa, Helene berharap agar kehidupan orang asli di kampungnya terjamin. Sekian sahaja dari saya berkaitan latar masa. Saya akhiri ucapan saya dengan sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Adam Syamil.
Mari kita teruskan dengan ahli panel seterusnya yang sopan santun orangnya. Boleh tak ahli panel meneka siapakah gerangan itu? Rasa saudari Ani Sofia. Betul tak saudari moderator? Tepat sekali saudari Alifah. Maka dengan itu dipersilakan saudari Ani Sofia. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Izinkan saya menceritakan tentang latar masyarakat yang terkandung di dalam novel Lavender Rimba karya Muhammad Fauzi Abdul. Latar masyarakat yang terdapat dalam novel ini ialah masyarakat orang asli yang ketinggalan daripada arus pembangunan. Contohnya, masyarakat di kampung terendap hanya menggunakan kayu dan buluh untuk membuat rumah. Selain itu, latar masyarakat yang terdapat dalam novel ini ialah masyarakat yang beragama Islam tetapi tidak mengamalkannya dengan sempurna. Hal ini dapat digambarkan apabila surau yang dibina oleh Jabatan Agama di kampung itu sering sunyi kerana kekurangan jemaah. Seterusnya, masyarakat orang asli yang terpinggir dari pembangunan. Hal ini dapat dilihat apabila sikap masyarakat orang asli yang mudah berpuas hati dan tidak mahu berusaha keras bagi mengubah nasib diri dan keluarga mereka. Di dalam novel ini juga terdapat latar masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Hal ini dapat digambarkan bahawa ayah kandung Helen membuangnya selepas ketiadaan ibunya dan memberi kepada Bah Kamruan dan Wan Mida. Selain dari itu, terdapat juga masyarakat yang bertanggungjawab. Hal ini dapat digambarkan Helen bernekat untuk berhenti sekolah dan bekerja demi mencari rezeki buat ibu ayah dan adiknya Hardy. Kemudian, terdapat juga masyarakat yang penyayang. Contohnya, ibu dan ayah angkat Helen tetap membesarkan Helen dan ditatang seperti minyak yang penuh walaupun bukan anak kandung mereka. Masyarakat yang baik hati juga dapat digambarkan dalam novel Lavender Rimba ini. Contohnya seperti Shoba iaitu kawan Helen yang sangat baik dan prihatin di tempat kerja. Terdapat juga masyarakat yang mata duitan. Hal ini dapat digambarkan sikap tok batin yang mudah gelap mata dengan duit dari toki-toki Cina yang kaya raya. Di samping itu, masyarakat yang mencari rezeki dengan berladang dan mencari hasil laut. Hal ini dapat dilihat apabila mereka bekerja di ladang sayur seperti kubis, tomato dan lain-lain serta menangkap ikan di laut. Tambahan lagi, terdapat masyarakat yang pelbagai suku. Contohnya terdiri daripada suku Semai, suku Temuan, suku Cewong dan suku Temiar yang telah berkahwin dengan masyarakat orang asli di kampung itu. Akhir sekali, masyarakat yang terdapat dalam novel ini ialah masyarakat orang asli yang mementingkan pelajaran. Contohnya, Helen tetap belajar pada waktu malam ataupun lapang demi menduduki peperiksaan SPM pada hujung tahun. Baiklah, sekian sahaja wadah ilmu yang saya ingin kongsikan sebagai santapan minda anda semua. Saya akhiri dengan ucapan sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari. Pada pendapat saya, kita tidak seharusnya memandang rendah kepada masyarakat orang asli kerana mereka juga berhak untuk hidup normal seperti kita. Baiklah, seterusnya mari kita mengupas mengenai watak dan perwatakan yang terdapat dalam karya ini. Pertama sekali, saya rasa saya ingin mendengar tentang watak dan perwatakan antagonis oleh saudari Nurin Amani, boleh? Boleh saudari moderator. Sebelum memulakan bicara, tahukah kalian apa itu watak antagonis? Watak antagonis ialah watak yang mempunyai matlamat berbeza dengan watak utama. Biasanya bermotifkan perkara yang terpesong, sukakan konflik dan serba-serbi jahat. Watak antagonis dalam novel ini adalah Tok Batin Bah Besar yang merupakan seorang ketua kampung. Watak perwatakan antagonis yang terdapat dalam novel yang saya kaji ini merupakan seorang yang ibu. Buktinya, dia membidas dan tidak mempedulikan kata-kata seorang pemuda tentang bantahannya terhadap projek yang akan dijalankan oleh Tauqi. Bah Besar menuduh bahawa pemuda tersebut hanya ingin menunjuk-nunjuk kepandaiannya. Selain itu, seorang yang mudah terpengaruh. Contohnya, Bah Besar mudah gelap mata dengan duit dari toki-toki Cina yang kaya raya seperti Tauqi. Maka, dia sanggup menukarkan hak milik tanah di kampungnya menjadi kepunyaan toki-toki tersebut walaupun sedar ia adalah salah di sisi undang-undang dan bakal memusnahkan masyarakat orang asli sendiri. Selain daripada itu, seorang yang bijak dalam berkata-kata. Hal ini dapat digambarkan apabila dia bersungguh-sungguh memujuk penduduk kampung agar mempersetujui projek yang akan dijalankan oleh Tauqi.
Dia juga bijak mematahkan hujah dan pandangan orang kampungnya memandangkan kebanyakan penduduk kampung di situ tidak mempunyai pelajaran dan kelulusan yang tinggi. Seterusnya, seorang yang suka mengadik-adikkan cerita. Contohnya, semasa dia, Aji dan Tauqi meraihkan kejayaan mereka dalam memuja orang kampung, dia menipu dan mengadik-adikkan cerita tentang kesusahannya mempertahankan projek Tauqi agar diberikan habuan. Dia juga menipu Tauqi bahawa dia pergi berjumpa dengan tanah bagi membincangkan masalah penerakaan tanah yang dihadapi oleh penduduk kampung. Di samping itu, seorang yang mementingkan diri. Buktinya, bagi bab besar, kepentingan dan masalah penduduk kampung sudah tidak perlu diberikan keutamaan. Dia berfikiran bahawa tidak ada ruginya Tauqi melabur dan memajukan kawasan persekitaran kampung. Akhir sekali, seorang yang sedar akan kesalahannya. Hal ini dapat dibuktikan apabila batin Babesar akhirnya menyedari dan kesal akan perbuatannya yang telah memberi impak besar kepada penduduk kampung. Watak antagonis kedua adalah pengusaha ladang yang rakus. Mereka mempunyai perwatakan kuat bersaing sesama sendiri. Buktinya, perbezaan antara kaum pribumi yang hidup susah dan terhimpit dengan para usahawan yang bijak bersaing bersama untuk keuntungan yang banyak bagaikan langit dan bumi. Selain itu, mereka juga mementingkan diri sendiri. Contohnya, mereka tidak lagi memikirkan tentang kepentingan masyarakat orang asli yang hidup terpinggir. Sekian, terima kasih. Watak antagonis ini merupakan penghalang atau cabaran kepada watak utama. Misalnya Amani menyebut tadi ketamakan Babesar telah menyebabkan pertempatan orang asli diterokai dengan rakus dan tanpa kawalan. Baiklah, terima kasih saudari. Seterusnya kita beralih pula kepada watak protagonis iaitu watak utama yang menjadi dasar penceritaan sesebuah novel. Bagi menguraikan tentang watak dan perwatakan protagonis, saya rasa saya mahu salah seorang lagi Nurin untuk menerangkan pandangannya. Dipersilakan saudari Nurin Alia. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, sebelum saudari memulakan penerangan saudari, saya dengar watak protagonis ni cantik orangnya. Bagaimana cantiklah agaknya kan? Mesti semua nak tahu kan? Ya, kami nak tahu. Kami nak tahu. Baiklah, mari saya tunjukkan gambaran watak bagi Helin. Helin berwajah kejutan Mak Saleh. Matanya redup dihiasi sepasang alis yang lentik. Bola matanya kebiru-biruan. Rambutnya hitam sedikit perang. Kulit Helin putih bersih, berhidung mancung dan tubuhnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rakan sebaya. Dia mempunyai berparas yang cantik dan lembut. Wah, begitu cantik sekali ya. Bagaimana pula dengan watak dan perwatakan protagonis ini? Watak protagonis adalah watak utama yang menjadi dasar penceritaan sesebuah karya. Watak protagonis yang terdapat dalam novel ini ialah Helin. Nama penuhnya dalam sijil kelahiran ialah Helinda binti Bakamran. Namanya yang sebenar ialah Sofia Bahadur Salamhan. Dia berumur 17 tahun. Bapa dan ibunya dalam sijil kelahiran ialah Bakamran dan Wamidah. Ibu dan bapanya yang sebenar ialah Bahadur Salamhan dan Aurel Richard Lee. Watak perwatakan protagonis yang terdapat dalam novel yang saya kaji ini ialah seorang anak yang sanggup berkorban demi keluarga. Contohnya, Helin terpaksa berhenti sekolah kerana ayahnya iaitu Bakamran jatuh sakit. Dan Helin juga bekerja sebagai penyambut tetamu di sebuah hotel bertaraf 4 bintang untuk membantu menyara keluarganya yang hidup selesa pindah itu. Seterusnya, seorang murid yang rajin belajar. Contohnya, walaupun sudah berhenti sekolah, di tempat kerja juga Helin menelaah buku dan belajar bersungguh-sungguh untuk peperiksaan SPM yang akan datang. Selain itu, sifat kasihan seorang anak terhadap keluarganya. Contohnya, pada bulan puasa, pihak hotel menyediakan makanan percuma untuk kaki tangan yang beragama Islam. Jadi Helin dapat merasa masakan chef dari hotel itu. Helin teringat kepada ibu dan ayah adiknya yang makan apa sahaja di kampung itu. Akhir sekali, kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Contohnya, sejak ketiadaan ayah Helin iaitu Bakamran, adiknya Hardy tiada semangat lagi untuk ke sekolah. Tetapi Helin sebagai kakak, memujuk dan menasihati adiknya untuk ke sekolah semula supaya berjaya di masa hadapan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Dapat kita lihat kecantikan Helen bukan sahaja dari fizikalnya kerana kita tahu Helen berdarah kecukan. Beliau juga mempunyai kepribadian yang unggul dihiasi dengan budi pekerti yang baik. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Natalie yang akan menghuraikan aspek gaya bahasa. Apakah sebenarnya gaya bahasa ni, saudari? Selamat sejahtera semua dan terima kasih kepada moderator Iman Fahana. Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Baiklah, apa pula gaya bahasa yang terdapat dalam karya ini, saudari? Ya, terdapat beberapa gaya bahasa dalam novel Lavender Rimba. Singkop merupakan gaya bahasa pertama. Contohnya berada pada muka surat 49 ayat kita langsung tak menentang, tak mempertahankan kedudukan, perkataan tak merupakan singkatan daripada perkataan tidak. Gaya bahasa kedua ialah pengulangan. Contohnya berada pada muka surat 111 ayat Helen memastikan sama ada ayahnya walaupun mata ayahnya kelihatan tertutup, ayahnya tidak tidur. Perkataan ayahnya dalam ayat ini telah berulang sebanyak 3 kali. Gaya bahasa ketiga ialah asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam sesuatu baris. Penggunaan gaya bahasa ini berada pada muka surat 161 ayat dia ingin menjadikan kampung itu sebagai kampung angkat universiti. Pengulangan bunyi vokal I sebanyak 9 kali. Gaya bahasa keempat ialah aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan konsonan dalam suatu baris. Penggunaan gaya bahasa ini berada pada muka surat 64 ayat dia hantar barang-barang yang dah lama ucu pesan. Pengulangan bunyi konsonan N sebanyak 5 kali. Kelima, simili. Simili ialah ayat yang mengandungi perkataan seperti bagai atau umpama. Contohnya ayat tali rafia yang direntang dan dijalin seperti jaring yang ada pada muka surat 10. Penggunaan bahasa Inggeris juga dapat dilihat banyak kali. Contohnya perkataan Down Syndrome, Hotel Starry Comfort, Range Rover dan Spinker. Gaya bahasa terakhir ialah personifikasi. Contohnya berada pada muka surat 252 ayat mata Helen berkaca. Mata manusia tidak akan berkaca. Ayat ini telah menggunakan gaya bahasa personifikasi untuk menggerakkan imajinasi pembaca. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Gaya bahasa sangat penting dalam penciptaan karya sastra untuk menarik minat pembaca. Saya tertarik dengan bahasa suku kaum orang asli dalam novel ini seperti Bah. Seterusnya dalam sesuatu karya pasti terdapat nilai dan pengajarannya. Jadi saya membuka kepada mana-mana ahli panel untuk menerangkan tentang nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya ini. Bolehkah saya menjawab soalan saudari tadi? Silakan Nifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua ahli panel yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang nilai dan pengajaran yang terdapat dalam buku Lavender Rimba ini. Nilai yang pertama ialah nilai kasih sayang. Hal ini kerana Nazirah sangat menyayangi anaknya Azimi. Dia bimbang jika berlaku suatu perkara yang tidak inginis pada Azimi apabila Radhi keluar pergi bekerja. Yang kedua ialah Yang kedua ialah nilai tabah. Hal ini kerana Helen tabah menghadapi dugaan apabila Ka'bah Kambrun jatuh ke bawah bukit itu kira-kira 50 meter. Helen juga tabah apabila ada orang kampung mengatakan dia hanya hasil hubungan sulit ibunya dengan manut orang putih. Dan ada juga orang-orang tua mengatakan dia diambil oleh Pak Kambrun di hutan daripada keterbunyian. Yang ketiga ialah nilai prihatin. Hal ini kerana Mr. Lee menubuhkan Yayasan Nusa. Yayasan Nusa ini ditubuhkan untuk membantu masyarakat orang asing yang susah dan tidak berkemampuan dari segi menyara kehidupan keluarga dan pembelajaran anak-anak. Nilai yang keempat ialah nilai taat. Hal ini kerana Nazirah taat perintah ibu bapanya
yang menyuruhnya berkahwin dengan Raji kerana keluarga Nazira banyak berhutang budi pada keluarga Raji. Nilai yang terakhir adalah nilai baik hati. Hal ini kerana Elin dan adiknya Herdi tidak pernah meminta apa-apa yang lebih kerana mereka tahu mereka hidup dalam kesusahan. Sekarang, slide ini menceritakan tentang pengajarannya terdapat dalam kelabinan rimba ini. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah menjaga alam sekitar. Hal ini kerana Profesor Aziz mengingatkan kepada para pelajarnya supaya memelihara flora dan fauna dan melindungi sisi terancam supaya tidak pupus. Yang kedua ialah kita hendaklah tabah apabila menghadapi dugaan yang menimpa. Hal ini kerana Wamidah tabah apabila dia tidak dapat mengambil upah memetik kacang kerana terpaksa menjaga suaminya sakit dan Helen demam panas. Yang ketiga ialah kita hendaklah prihatin atas kesusahan orang lain. Hal ini kerana Miss Sally ikhlas memberikan cek kepada Wamidah bernilai RM20,000 untuk kos pembelajaran harian dan pembelajaran anak-anak. Miss Sally juga menubuhkan Yayasan Nusa. Yayasan Nusa ini ditubuhkan untuk membantu masyarakat orang asli yang susah dan tidak berkemampuan dari segi menyerahkan kehidupan keluarga dan pembelajaran anak-anak. Yang keempat ialah kita hendaklah mementingkan pelajaran walaupun hidup kita susah. Hal ini kerana Helen tetap mengulang kaji pelajaran pada waktu malam dan pada masa lapang kerana dia akan memiliki perbaikan SPM tidak lama lagi. Pengajaran terakhir ialah kita hendaklah bertanggungjawab kepada keluarga kita. Hal ini kerana Helen nekat berhenti sekolah kerana dia tidak mahu membebankan keluarga mereka walaupun telah puas dipujuk oleh ibu bapanya. Oleh itu, dia mula bekerja demi untuk menyara kehidupan keluarganya. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari. Tujuan penghasilan karya sastra adalah sebagai hiburan dan pengajaran. Justru banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada penerangan saudari Ifah sebentar tadi. Terima kasih saudari Ifah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, soalan saya kepada salah seorang lagi jejaka iaitu saudara Zulukman. Apa khabar saudara? Khabar baik. Baiklah, saya ingin mendengar pandangan saudara mengenai kritikan sosial yang terdapat dalam karya ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Imam Fahana selaku moderator. Baiklah, sebelum saya memulakan kritikan sosial saya, lebih baik kita mengetahui apa itu maksud terhadap kritikan sosial ini. Kritikan sosial ialah satu bentuk komunikasi yang diertikan dengan penilaian ataupun pengajian keadaan sesuatu masyarakat. Terdapat 3 aspek iaitu penilaian, perbandingan dan perungkapan yang menjadi sebagai pengawalan terhadap jalan cerita suatu sistem bermasyarakat. Dalam novel Lavender Rimba ini, dapat dilihat penulis banyak menggunakan pendekatan dengan alam semula jadi, seperti penulis menyatakan dalam novel tentang kehijauan suasana di perkampungan orang asli. Perkara ini sangat bersesuaian dengan masyarakat zaman kini yang makin alpa dengan keindahan alam. Penulis cuba menyampaikan bahawa alam sekitar sangat penting kepada masyarakat dan mempunyai akibat yang buruk jika diabaikan. Hal ini kerana penulis kerap menekankan tentang kepentingan alam semula jadi hampir di setiap bab. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan tentang golongan pendalaman yang sering dipinggirkan oleh masyarakat. Penggunaan watak orang asli dapat ditonjolkan oleh penulis tentang kesusahan dan keperlitan hidup mereka. Dalam itu juga, penulis menggunakan platform penulisan ini untuk menaikkan martabat orang asli dan menerangkan kepada pembaca bahawa semua manusia adalah sama dan tidak mengira martabat.
Ini dilihat di antara perbezaan watak anak angkatnya iaitu Helinda. Seterusnya, novel Lavender Rimba memang jelas mengutarakan pemikiran sosio-ekonomi. Aspek yang kerap ditampilkan ialah pemikiran mengenai kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang berterusan di negara kita. Kemiskinan ini diungkap dengan ketara dalam novel Lavender Rimba yang menunjukkan keadaan yang serba kekurangan dalam watak keluarga Bah Chamron yang hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ini dibuktikan dengan kegigihan Bah Chamron dan isterinya yang bercucuk tanam untuk meneruskan kehidupan. Penulis juga menyampaikan kepada para pembaca tentang masyarakat orang asli yang mementingkan agama. Ini dapat ditelusuri dengan kesungguhan Helinda memahami ajaran agama Islam dan berhasrat untuk mempelajarinya bersama Ustazah Atikah semasa berbual bersama rakan-rakannya untuk pulang ke rumah. Lain pula bagi orang-orang tua yang masih lagi terkongkong dalam menganut ajaran nenek moyang mereka. Mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Akan tetapi, sudah banyak ajaran Islam disebarkan di perkampungan itu, namun masyarakat di sana hanya memeluk Islam tetapi tidak mengamalkannya. Novel ini juga memaparkan kehidupan masyarakat orang asli yang terpinggir dari arus pembangunan. Dan ini bukanlah sepenuhnya berpunca daripada kerajaan yang lepas tangan, tetapi juga disebabkan pemikiran dan sikap orang asli yang mudah berpuas hati dan tidak mahu berusaha keras untuk mengubah nasib diri. Malahan, novel ini juga dapat memberi penekanan kepada golongan pemerintah supaya menjadi seorang yang amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Watak Tok Batin yang mudah gelap mata dengan duit Tauke Cina sehingga sanggup menukarkan hak milik tanah kepada Tauke Cina, sedangkan mengetahui bahawa tindakan tersebut boleh menyebabkan kemusnahan masyarakat di kampung itu sendiri. Novel ini juga menyampaikan tentang kecuaian masyarakat orang asli yang tidak mementingkan aspek kebersihan. Pengerokaan hutan untuk pertanian yang tidak terkawal telah menukarkan air yang jernih kepada air yang keruh, menunjukkan sikap tidak ambil peduli terhadap kebersihan dan alam semula jadi. Malahan, penulis membuktikan dengan kekotoran yang berlaku di surau kampung sehingga menyebabkan surau itu terbiar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, novel ini menyampaikan pelbagai nilai murni dan merungkai pelbagai isu yang anggap kecil. Segala isu dari segi agama, kebersihan, ekonomi dan politik telah dirungkaikan oleh penulis dengan baik serta berkesan. Sehubungan dengan itu, novel ini syarat dengan fakta, idea, pemikiran yang kreatif lantas mendorong pembaca berfikir tentang apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kritikan yang menjadi manifestasi terhadap pengalaman, pemerhatian dan isu semasa membuktikan bahawa penulis merupakan seorang pengarang yang prihatin dan peka terhadap permasalahan yang berlaku pada masyarakat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Zul Luqman juga kepada semua peserta kita pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dalam perbincangan hari ini bukanlah sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, malah dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.